Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara dan saudari-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh keberkatan ini, insya-Allah saya berhasrat untuk sedikit sebanyak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sedikit amalan yang dapat kita lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala daripada amalan penyakit-penyakit yang berjangkit yang mungkin pada saat ini kita menamakannya sebagai COVID-19. Jadi terdapat banyak sebenarnya di sana doa-doa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita ambil daripada Al-Quran, Al-Sunnah dan doa-doa para ulama yang muktabar. Walau bagaimanapun pada malam ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan ada 4 amalan yang boleh kita amalkan, yang boleh kita baca mungkin lepas semayang ketika kita berehat dengan tujuan untuk agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit yang diistilahkan sebagai penyakit berjangkit. Jadi dia ada 4 combination yang boleh kita amalkan. Jangan kita lupa di dalam hidup ini kita kena sentiasa memohon pertolongan kepada Allah di dalam menghadapi apa sahaja dugaan dan ujian hidup, sebagaimana yang kita sendiri berjanji dalam sembahyang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkaulah ya Allah yang aku sembah dan hanya kepada Engkaulah ya Allah yang aku memohon pertolongan. Okey, diringkaskan cerita. Yang pertamanya adalah kita kena membaca surah Ali Imran ayat 173 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini adalah wirid yang pertama yang kita kena baca. Terjemahannya mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah dalam terjemahan, iaitu surah Ali Imran ayat 173. Itu yang pertama. Maknanya kita kena hafal ayat ini dan kita membacanya sebagai wirid dan kita berniat, hadirkan dalam hati kita membaca ayat-ayat Al-Quran ini, kita berniat untuk bertawassul dengan ayat Al-Quran ini agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada semua penyakit-penyakit yang boleh berjangkit, yang boleh terkena kepada kita. Itu wirid yang pertama. Wirid yang kedua, kita kena baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wirid yang kedua ni amat mudah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa maknanya? Hasbunallah artinya cukuplah Allah bagiku, wa ni'mal wakil, dan Allah Subhanahu wa taala dialah sebaik-baik tempat kita bersandar, kita bertawakal, kita berserah diri, kita bergantung harap. Ni'mal wakil ni adalah satu ungkapan yang sangat meaningful dari segi bahasa Arab. Sebab ni'mal wakil maknanya Tuhan itu adalah sebaik-baik tempat upon whom we rely. Dalam hidup kita ni, tanpa kita sedarilah, kita selalu bergantung harap terhadap duit yang kita ada, kekayaan yang kita ada. Siapa dapat nafikan? Kita rely upon kekayaan kita, duit kita, jawatan kita, status kita dan berbagai-bagai lagi. Jadi dalam ayat ini wa ni'mal wakil artinya sebaik-baik tempat untuk kita bersandar dalam hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wirid yang kedua kita kena baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mungkin kita banyakkan sikit. Bila kita baca ni mungkin kita boleh baca 100 kali, mungkin 200 kali, mungkin 300 kali, malah lagi banyak kita baca
sehingga bacaan-bacaan itu dapat menyerap ke dalam roh kita, itulah yang terbaik. Jadi wirid yang kedua apa? Mudah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu wirid yang kedua. Wirid yang ketiga, kita perlu membaca daripada surah Ali Imran ayat 174 yang berbunyi fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Surah Ali Imran ayat 174. Mungkin saudara-saudari boleh melihat terjemahan dia lah. Sebab untuk ringkas malam ni. Jadi yang tadi wirid pertama Ali Imran 173, kemudian kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, kemudian kita sambung dengan ayat Ali Imran ayat 174. Kita jadikan wirid, artinya memang kita kena hafal. Ingat, ayat-ayat Al-Quran ini adalah penawar dan kita boleh bertawassul dengan ayat-ayat Al-Quran ini dengan niat kita supaya Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dengan barakah ayat-ayat tersebut. Okey, itu wirid yang ketiga. Dan wirid yang keempat ni datangnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun bunyinya ialah alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Saya pun hafal doa ni. Jadi doa yang keempat ni iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya doa yang keempat ni memang ada dia punya fadilat dia, ada kelebihan dia, bukan saya cakap. Sebab memang ada dalam hadis, disebutkan dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, cuba dengar baik-baik, faham baik-baik apa yang saya cakap. Barang siapa melihat sesuatu perkara yang tidak disukainya, macam kita melihat orang yang ada sesuatu penyakit yang menakutkan, kita tengok orang tertimpa musibah misalnya, Nabi SAW berpesan, lalu kita membaca ucapan tadi tu yang saya sebut tadi tu. Mana bila kita tengok je benda yang menakutkan, macam sekarang lah kita lihat mungkin ramai orang kena COVID-19, kita lalu baca alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Artinya seluruh kepujian hanyalah bagi Allah yang telah mengafiatkan saya daripada musibah yang dia telah menguji anda dan melebihkan saya ke atas ramai daripada kalangan hamba-hambanya dengan kelebihan yang nyata. Jadi maknanya bila kita tengok je orang ditimpa musibah, kita baca doa ni, Nabi kata apa? Maka penyakit, musibah yang kita lihat itu tidak akan tertimpa lagi di dalam hidup kita. Jadi seolah-olahnya kalau nak ambil dari sudut makna zahir hadis tu, maknanya kalau kita nampak satu orang meninggal dunia, contohnya meninggal dunia dengan sebab penyakit sopak misalnya, meninggal dengan sebab penyakit. Jadi bila kita nampak dia, kita baca doa ni. Baca jangan kuat-kuat, kata ulama, baca dalam hati. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Nabi kata nescaya penyakit itu tidak akan terhinggap pada diri kita. Nampak, inilah kelebihan doa ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar, dan di dalam hadis yang sahih, bukannya hadis dhaif. Jadi ringkasnya untuk malam ni, antara doa, amalan wirid yang kita boleh mengamalkan, kalau tak banyak kali, mungkin dalam sehari sekali kita baca berapa combination? 1, 2, 3, 4. Ada 4 combination, iaitu yang apa dia? Saya ulang balik, iaitu surah Ali Imran ayat 173. Kita baca keseluruhan ayat dia. Kemudian kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bacalah mungkin 10 kali, 20 kali, ikut masa yang ada. Kemudian kita baca surah Ali Imran ayat 174 dan diakhiri dengan doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan kita baca. Jadi insya-Allah dengan barakah kita amalkan 4 wirid ni, insya-Allah dengan niat kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada penyakit-penyakit yang berbahagia, yang bahaya. Dan kita jangan lupa, apa saja amalan-amalan yang kita buat ini, bila kita beramal saja, kita jangan lupa dan kita jangan rasa rugi kerana kita telah pun diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingat mungkin untuk permulaan pertemuan saya dengan saudara-saudari sekalian, mungkin ini
sedikit amalan yang boleh saudara-saudari amalkan supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberkati kita, dan yang paling penting supaya Allah menyintai kita kerana kita sentiasa ingat kepada Dia di dalam setiap masa dan ketika. Saya ingat setakat itu dahulu. Wallahu a'lam bissawab. Aktafi ila hadzal had. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.